dan petua. Terlalu banyak semua alam kurnia Allah di tanah air kita ini, dan semua yang boleh diambil daripada kalangan mereka yang kaya raya, tetapi malangnya tidak dikendalikan dengan betul, lalu membebankan rakyat secara menyeluruh, termasuk kalangan yang miskin, tanpa membetulkan proses memanfaatkan semua alam. Dan mereka yang kaya raya tidak diatur supaya menjadi penyumbang yang sistematik dan adil dengan pencapaian produktiviti yang menjadi hasil negara. Puncanya kerana salah urus, dibayangi rasuah dan monopoli yang haram. Di antara puncanya juga ialah campur tangan politik yang melampau dalam urusan, sehingga menjadikannya sentiasa tidak mencukupi. Keadaan menjadikan sumber kekayaan negara berkisar di kalangan orang-orang tertentu tanpa peduli larangan Allah, kayyakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya jangan berkisar di kalangan orang-orang kaya yang tertentu, yakni kalangan kaya raya yang berkeliaran di keliling pihak yang berkuasa dengan sumbangan kewangan untuk mengukuhkan pengaruh dengan rasuah, sehingga kewangan tidak diurus dengan seksama. Rukun yang kedua, pengurusan. Saya sangat menghargai kaki tangan dan pegawai kerajaan yang mengendalikan urusan, menjayakan belanjawan mengikut bidang masing-masing. Mereka adalah kalangan yang berpelajaran, berpengalaman dan berkebolehan yang bertaraf tinggi. Contohnya rakan-rakan yang sama melarikan diri berkhidmat di negara luar, mendapat pujian di negeri tempat mereka berkhidmat. Mengapa mereka yang berada dalam negeri mengalami halangan yang menjadikan segala rancangan Malaysia yang terdahulu tidak mencapai matlamat yang memuaskan, dan kita merasa bimbang rancangan Malaysia yang sedang dan akan datang mengalami nasib yang lebih buruk. Di antara puncanya ialah wujudnya roh politik kepartaian yang sangat kuat dalam pentadbiran dan pelaksanaan di semua peringkat. Perjawatan, kenaikan pangkat dan pertukaran tidak berdasar dan berkonsepkan kebolehan dan kelayakan yang sebenar. Dalam negara demokrasi yang maju, para pegawai mengambil tempat dan bertugas secara profesional, bukannya kepartaian. Mereka boleh menganut apa saja pahaman politik yang mereka pilih, dan mereka bekerja dan bertugas secara profesional untuk negara di bawah kerajaan yang memerintah tanpa mengerepati, dengan tekun berkhidmat kepada negara dan masyarakat. Adapun di negara kita ini dirasuk hantu politik kepartaian di semua peringkat, daripada atas sampai ke bawah. Di peringkat atas, saudara-saudara semua tahu, mereka yang berada di atas mungkin terlalu tinggi, tidak nampak apa yang berlaku di bawah, terutamanya yang paling bawah. Pengurusan di bawah diganggu oleh lapisan yang dinamakan JKK, mereka yang dilantik oleh parti di peringkat cawangan bagi menjamin rakyat menyokong parti secara paksa dan mengugut semua kelulusan permohonan, bermula dari bantuan kebajikan bagi menyara hidup, sehinggalah borang para pelajar di semua peringkat wajib mendapat pengesahan JKK. Terpaksa terhegeh-hegeh menyembah JKK sebelum dihantar ke jabatan-jabatan. Para pegawai wajib menerima pengesahan JKK, seolah-olah JKK lebih besar dan berperanan daripada pegawai yang berpengadilan tinggi. Ini antara penyakit pengurusan yang sedang membarah sekarang. Ramai wakil-wakil rakyat BN pula bergantung kemenangan pilihan raya kepada JKK. Sudah tentu mereka mempertahankan golongan ini habis-habisan, walaupun merasakkan pengurusan dan pentadbiran bagi menyalurkan bajet ini kepada sasarannya secara bijaksana, bukannya bijak sini. Tuan Pertua, negara sedang mengalami kepimpinan yang tidak menjadi teladan. Walaupun slogan ini pernah diwar-warkan beberapa dekad yang lalu dan berada dalam lipatan sejarah, kita telah menyaksikan projek-projek gagal, sedang dan akan terus menyaksikannya. Di pertengahan tahun wajib dibentangkan dalam Dewan ini peruntukan tambahan. Kita tidak mahu peruntukan tambahan kerana kejahatan manusia dengan sengaja, bukannya bencana yang tidak boleh dielak. Saya adalah Melayu yang tidak lupa dengan peristiwa runtuh, sehingga bom masjid pun ada juga yang runtuh. Mereka yang bertanggungjawab tidak nampak dan tidak didengari ada yang dia ambil tindakan. Mungkin menunggu supaya dilupakan dan terus mendapat projek baru. Bayangan rasuah belum hilang, walaupun ada kedengaran tindakan yang diambil, tetapi secara terpilih. Saya yakin negara yang dihinggapi politik wang dalam pemilihan parti dan pilihan raya tidak mampu mengatasi penyakit rasuah.
jauh sekali untuk menghapuskannya. Saya serahkan kepada rakan-rakan yang lain menyebutnya secara detail. Tuan Yang Pertua, saya baru pulang daripada lautan dalam bersama nelayan, dan saya menyaksikan sendiri bagaimana kapal pukat tunda yang berkuasa tinggi membersihkan laut daripada batu karang tempat pembiakan ikan. Di samping membaham unjam-unjam menarik ikan dan bubu nelayan kecil, kumpulan lanun ini bergerak dengan bebas dan berlesen besar. Bukan saja mengganggu nelayan kecil dan sederhana, tetapi sangat berbahaya kerana menghapuskan benih hasil laut dan kawasan pembiakan di dasar laut. Ikan-ikan yang besar dibawa keluar negara. Ikan-ikan yang sederhana, kecil dan kurang mutu dibawa ke darat untuk dijual atau dibuat baja. Saya dimaklumkan juga bahawa tuan punya di darat, pekerjanya daripada negara asing. Tuan punyanya berada di darat, bukan di laut. Pekerjanya daripada negara asing. Di antara kegiatannya juga ialah mengisi minyak subsidi dengan banyak untuk dijual di laut. Ada kalangan penguat kuasa memaklumkan kepada saya tidak boleh diambil tindakan kerana jerung di darat terlalu besar, menganga mulut untuk menelan kami. Tuan Yang Pertua, walaupun banyak negara dalam dunia termasuk negara maju mengharamkan sebarang cara yang merosakkan hasil laut, tetapi kita masih berterusan dengan amalan makhluk perosak ini. Saya mencadangkan supaya pihak yang lebih berkuasa bertindak dengan berani dan telus bagi menyelamatkan keadaan. Lebih daripada 50% nelayan pukat sederhana dan kecil terpaksa menjual bot, pukat dan alat-alat nelayan bagi mencari pekerjaan yang lain tanpa suatu jaminan yang kukuh. Keadaan yang sama berlaku di kawasan sungai dan tasik di Malaysia Timur dan Barat. Tuan Yang Pertua, yang ketiga berkenaan dengan sasaran. Perancangan memajukan negara yang membawa kebaikan kepada rakyat tidak mencapai sasaran sekiranya sumber kewangan berpusing di kalangan orang-orang tertentu, di kalangan kroni dan mereka yang tidak layak menerimanya. Perbelanjaan negara tidak bermanfaat sekiranya diletakkan tidak kena bertempatnya atau tidak sampai kepada sasaran yang sebenar, atau mereka yang diberi peluang tidak layak melaksanakannya dengan berjaya. Pendekatan menjadikan harta kekayaan berpusing di kalangan mereka yang tertentu daripada pemimpin kepada kroni, dan ada bahagian untuk pemimpin dan diberi peluang lagi kepada kroni. Hanya sedikit sahaja yang turun kepada sasaran yang sebenar. Inilah hasil politik wang yang membentuk amalan yang begitu rupa. Amalan ini diakui sendiri oleh pemimpin-pemimpin utama Barisan Nasional. Syarat pertama untuk mendapat projek ialah pengesahan menjadi penyokong kuat Barisan Nasional. Syarat pertama untuk mendapat kemudahan bantuan dalam segala bidang ialah mendapat tanda tangan pengesahan daripada JKK yang menjadi mangsa terbanyak, termasuk kalangan Bumi Putra sendiri yang diberi hak istimewa. Saya sangat menghargai semua kaum yang menjadi rakyat negara ini yang menerima hakikat hak Bumi Putra yang perlu dibela dengan hak istimewa, kerana jumlah mereka lebih besar dan majoriti berada di kawasan yang tiada kemudahan hidup. Dalam masa yang sama, tanpa menafikan hak kaum lain yang terbengkalai, semua ketetapan ini hendaklah diamalkan dengan cara yang benar dan seksama. Jangan dipengaruhi oleh fanatik kepartaian yang lebih sempit daripada fanatik kaum yang lebih parah merbahayanya. Hari ini kita melihat, Tuan Yang Pertua, wujudnya gejala perkauman yang sengaja dibangkitkan semula. Saya suka menegaskan bahawa Islam tidak menghalang semangat kecintaan kepada kaum masing-masing, kerana perkara ini menjadi naluri manusia, dan Islam mewajibkan hubungan sesama keluarga secara wajib yang dinamakan silaturrahim, yang diharamkan memutuskannya. Semua para rasul melahirkan kecintaan kepada kaum bangsanya dalam ucapan mereka. Al-Quran mengesahkan semua rasul-rasul menyampaikan ucapan, ya qaum ya'budullah, wahai kaum bangsa kesayanganku, abdikan diri kepada Allah. Inilah ucapan semua para rasul, menunjukkan kecintaan mereka berkaum masing-masing. Allah sendiri berfirman bahawa dialah yang mewujudkan berbagai bangsa dan kaum kerana hikmah memasyarakatkan manusia secara sejagat, bukannya untuk berpecah dan berkelahi sehingga berperang di antara satu sama lain.